أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertama dan selamanya sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini dapat sama-sama kita salat maghrib secara berjamaah, dan kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan mendapat keridhaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada kekanda pengurusi majlis Ustaz Fairuz, yang saya kasihi seluruh Tuan Imam 1, 2, para ahli jawatan kuasa, para alim ulama, para asatizah, saf pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seperti mana yang disebutkan tadi oleh kekanda Ustaz Fairuz, pada malam ni saya diamanahkan oleh ayah saya untuk menggantikan kuliah beliau, kuliah bulanan di TTDI ini, Masjid I'tisam, kerana beliau tidak dapat hadir. Ada urusan yang tidak dapat dielakkan, iaitu beliau dijemput oleh Fadilatul Syekh Rahimuddin Al-Bantani untuk menghadiri satu program ijtima' ulama, dan beliau mewakili Malaysia bersama dengan Ustaz Iqbal Zain dan beberapa asatizah yang lain, mewakili Malaysia untuk hadir ke Banten menghadiri himpunan para ulama di sana. Dan demikian itulah, dia tidak dapat hadir. Beliau minta saya untuk gantikan kuliah beliau sepanjang 2 hari di sekitar Shah Alam Kuala Lumpur ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para zuriat baginda, para alim ulama yang meneruskan perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke hari kiamat kelak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah tazkirah ringkas pada malam ini ingin saya membawa kepada tuan-tuan semua satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh tauladan yang baik bagi sesiapa yang mengharapkan kepada keridhaan Allah dan juga pada hari kiamat, dan juga mereka-mereka yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sekarang berada di bulan Muharram. Kita berada di awal Muharram, dan Muharram ini adalah peristiwa yang besar di dalam Islam. Banyak sejarah-sejarah
yang ada di bulan Muharram. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada beberapa bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan kebiasaan bagi orang-orang Islam apabila masuk sahaja pada hari-hari besar di dalam Islam, mereka akan menyambut hari-hari tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ni di dalam kehidupan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena jadi manusia yang sentiasa mengingati Allah dan mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita manusia biasa, orang-orang awam ini, kita tidak mampu jadi seperti para awliya Allah. Sebahagian para wali Allah, mereka tidak lupa langsung kepada Allah. Hati mereka setiap detik, setiap waktu, hati mereka hanya kepada Allah. Dan sebahagian daripada para wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu, hati mereka langsung tidak jatuh dan tidak lupa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seorang daripada wali Allah perempuan, Rabi'atul Adawiyah, dia pernah menyebutkan suatu perkataan. Dia sebut, kalaulah sedetik sahaja aku lupa kepada Allah, maka aku hukumkan diri aku ini sebagai kafir, murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Apa makna daripada perkataannya? Maknanya, kalaulah mereka ini para wali Allah yang hati mereka langsung tidak lupa kepada Allah, suatu ketika hati mereka lalai daripada Allah, maka mereka hukumkan diri mereka sebagai murtad. Apa maksud murtad di sini, tuan-tuan? Maka kata ulama, murtad ini adalah mereka turun daripada darjat yang tinggi kepada darjat yang rendah seperti kita orang-orang awam. Satu orang ulama yang bernama Sultanul Ashiqin, Umar ibn al-Fariq, seorang daripada kalangan muhaddisin yang berasal, yang mana dia hidupnya ini di Dimashq, di Syria. Dia ada karang satu kitab yang bertajuk Maulidul Hadi As-Safi. Tuan-tuan dirahmati Allah, Sultanul Ashiqin Umar ibn al-Fariq ini adalah satu orang ulama muhaddisin yang sangat cintakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah menyebutkan satu perkataan, katanya, kalaulah aku ini terlupa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sedetik, aku hukumkan diri aku sebagai murtad. Maknanya, tuan-tuan, para awliya Allah, hati mereka sentiasa kepada Allah, hati mereka sentiasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud murtad di sisi mereka? Itulah kata ulama yang saya sebutkan tadi. Bagi para wali Allah, hati mereka ini langsung tidak lupa kepada Allah, hati mereka langsung tidak lupa kepada Rasulullah. Kerana itu mereka sebutkan, kalaulah sedetik sahaja aku lupa kepada Rasulullah, maka aku hukumkan diri aku sebagai murtad. Kata ulama, maknanya adalah mereka, apabila mereka terlupa sedetik sahaja kepada Rasulullah, maka ketika itu murtad yang mereka maksudkan adalah mereka turun daripada kedudukan yang tinggi kepada kedudukan yang rendah seperti kita orang awam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah orang yang bermaksiat di dalam kehidupannya ini penuh dengan maksiat kepada Allah, tetapi dia cinta kepada Rasulullah, maka cintanya ini akan memadamkan segala kemaksiatannya. Tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita tengok sejarah Islam yang terdahulu, seorang manusia yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ini berlawan dengan baginda Nabi, memusuhi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Lahab. Abu Lahab
Tuan-tuan, kita tahu Abu Lahab adalah manusia yang paling jahat, yang paling kuat menentang Nabi. Tapi tuan-tuan, ada satu kisah yang seperti mana kita pernah dengar dan kita ketahui. Abu Lahab ini ketika mana baginda Nabi SAW dilahirkan, Nabi bukan anaknya. Nabi SAW bukan anak kepada Abu Lahab. Sebab itu Abu Lahab dia ada beberapa orang hamba. Dia ada ramai hamba. Dan ada satu orang hamba yang paling dia sayang, yang bernama Thuwaibah Al-Aslami. Thuwaibah ni tuan-tuan, suatu ketika dia melihat, dia dapat berita kata Nabi SAW telah dilahirkan seorang putera yang bernama Muhammad daripada zuriat Abdullah, telah dilahirkan. Berjumpa dengan tuannya, berlari-lari berjumpa dengan tuannya dan sebut kepada Abu Lahab. Dia sebut, wahai tuan, kamu telah mendapat seorang anak menakan yang tersangat comel. Tuan-tuan, Abu Lahab bila dapat sahaja berita yang disampaikan oleh Thuwaibah, dia rasa tersangat seronok, tak tahu nak bagi tahu macam mana seronoknya itu. Dia kata apa? Dia kata, wahai Thuwaibah, disebabkan kamu orang yang pertama yang memberikan berita gembira ini kepada aku, maka aku bebaskan kamu. Allahu Akbar. Dia cinta sungguh, dia seronok sungguh dengan kelahiran Nabi. Dia kata, kamu disebabkan kamu orang yang pertama yang menceritakan berita gembira ini kepada aku bebaskan kamu. Maka terbebaslah perempuan ini. Tuan-tuan, cintanya sungguh kepada Rasulullah. Sedangkan Nabi Muhammad ni bukan anak dia, anak manakannya. Tuan-tuan, dia seronok dengan kelahiran Nabi. Dia seronok sangat. Sampailah suatu ketika, bila mana masa telah berlalu, Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Nabi pun berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah. Maka dikurniakan zuriat Nabi bersama dengan Sayyidah Khadijah. Dan di antara zuriat Nabi yang bersama dengan Sayyidah Khadijah ini, yang bernama Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Yang bernama Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Abu Lahab ni tuan-tuan, dia walaupun Nabi bukan anak dia, tapi dia rasa seronok dengan Nabi, rasa gembira duduk dengan Nabi, rasa seronok ketika kelahiran Nabi. Sampailah Nabi berkahwin, dia tetap masih rasa seronok dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, sampailah suatu ketika dia pergi ke rumah Nabi. Dia datang ke rumah Nabi dan beritahu kepada baginda Nabi SAW, wahai Muhammad, aku nak melamar anak kamu Ruqayyah dan Ummu Kulthum untuk anak aku, Utbah dan Utaibah. Dia nak ambil anak Nabi yang bernama Ummu Kulthum dengan Ruqayyah ini berkahwin dengan anaknya yang bernama Utbah dengan Utaibah. Tuan-tuan, disebabkan takdir Allah tidak ada jodoh di kalangan mereka. Nak cerita apa ni tuan-tuan, Abu Lahab ni dia seronok dengan Nabi. Tiba-tiba bila sahaja Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi menyampaikan Islam secara terang-terangan. Nabi sampaikan Islam kepada ahli keluarganya, Nabi sampaikan Islam kepada semua penduduk Quraisy kesemuanya. Maka dialah orang-orang yang pertama yang paling kuat menentang Nabi. Sedangkan sewaktu mana Nabi dilahirkan, dia seronok dengan kelahiran Nabi. Tuan-tuan, dia lawan Nabi sungguh-sungguh, sampai Nabi pernah nak diancam bunuh oleh golongan-golongan dia. Tuan-tuan, maka disebabkan dia berlawan dengan Nabi, tuan-tuan, ketika mana dia mati, Allah azab dia. Allah timpakan azab kepadanya. Sebab itu hadis yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari menceritakan satu hadis muallaq. Tuan-tuan, dia ada istilah hadis. Kalau kita mengaji bahagian hadis, kita akan jumpa istilah muallaq. Apa maksud hadis muallaq? Iaitu hadis-hadis yang dibuang sanad-sanadnya,
Imam Bukhari tuan-tuan, ada hadis yang dia bubuh sanad. Ada sebahagian daripada hadis yang dia tidak bubuh sanad, dia terus cerita matan hadis tersebut. Ada. Maka hadis yang tidak ada sanad dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan sebagai hadis mu'allaq. Itulah hadis yang dibuang sanad-sanadnya. Tapi kata para ulama, hadis mu'allaq yang berada di dalam Sahih Al-Bukhari tetap juga sahih. Kerana apa Imam Bukhari buang sanad-sanad tersebut? Kerana Imam Bukhari ini dia seorang yang sangat syadid apabila nak melihat kepada rijal-rijal hadis. Okey, hadis tersebut perawinya ini siqah, dan syarat-syarat yang diletakkan Imam Bukhari kepada perawi tersebut lulus, maka diambil sanadnya dibubuh dalam Sahih Al-Bukhari. Tapi sebahagian daripada hadis perawi tersebut Imam Bukhari tak berapa nak setuju. Imam Bukhari tak sampai kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari, maka disebabkan demikian itu Imam Bukhari buang sanad-sanadnya. Para ulama selepas daripada Imam Bukhari selidik balik hadis mu'allaqat Imam Al-Bukhari, kesemuanya sahih. Termasuklah hadis yang diceritakan suatu ketika mana telah Abu Lahab telah meninggal dunia. Ini hadis mu'allaq daripada mu'allaqat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Satu hadis menceritakan selepas daripada kematian Abu Lahab, bila Abu Lahab telah meninggal dunia, tuan-tuan, maka waktu tu ada satu orang daripada kalangan sahabat Nabi SAW yang bermimpi jumpa dengan Abu Lahab. Dia jumpa dengan Abu Lahab di dalam mimpi tersebut, dan dia bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, apakah yang telah Allah lakukan kepada kamu selepas daripada kematianmu ini?" Kata Abu Lahab, "Disebabkan aku ini sentiasa memusuhi Rasulullah, sentiasa memerangi Rasulullah, maka aku ditimpakan azab yang teramat dahsyat oleh Allah. Allah berikan azab demi azab demi azab demi azab kepada aku. Disebabkan aku lawan dengan Rasulullah, maka setiap hari aku diberikan azab oleh Allah, diberikan azab, diberikan azab, melainkan hanya satu hari sahaja, iaitulah pada hari Isnin. Pada hari Isnin aku diringankan azab oleh Allah, iaitu disebutkan bahawasanya Abu Lahab ini di jari telunjuknya ini keluar setitis air demi setitis pada hari Isnin. Dia duk isap jari yang keluar daripada jari tersebut air setitik, dia isap lagi, turun lambat setitik, lama setitik. Hari lain tak dapat, tuan-tuan, penuh dengan siksaan. Tapi pada hari Isnin dia ringankan azab. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana dia seronok dengan kelahiran Nabi SAW. Dia menentang Nabi, dia memusuhi Nabi, membenci Nabi, mengajak manusia membenci Nabi. Tetapi disebabkan hanya ketika mana Nabi dilahirkan, dia seronok dengan kelahiran Nabi, dia ringankan azab oleh Allah. Subhanallah. Sebab itu seorang ulama yang bernama Syekh Nasiruddin Ad-Dimishqi, Imam Nasiruddin Ad-Dimishqi, seorang ulama yang sangat hebat, yang berasal daripada bumi Dimashq, Syria. Tuan-tuan, dia sebut satu kalam. Tuan-tuan, ini yang pengarang kitab tersebut adalah Syekh Nasiruddin Ad-Dimishqi, kitab Maulidil Hadi As-Safi. Dialah pengarangnya. Dia sebut dalam satu syair, dia sebut, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fil yawm al-ithnain yukhaffifu anhu bi Ahmad masruran." Katanya, kalaulah satu orang pemuda ini yang kafir, yang berlawan dengan Nabi, yang memusuhi Nabi, maka dia telah ketahui dengan bahawasanya dia ini dimusnahkan oleh Allah, ditimpakan azab demi azab oleh Allah. Tuan-tuan, tapi datang kepadanya setiap daripada hari Isnin akan diringankan azab oleh Allah kepada orang kafir yang memusuhi Nabi ini. Kerana apa? Kerana dia seronok dengan kelahiran Nabi. فَمَا ظَنُّكَ بِالْعَبْدِ الَّذِي طَالَ عُمْرِهِ بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ وَحِيدًا.
Katanya, apakah sangkaan kamu kepada satu orang hamba yang sepanjang hidupnya ini seronok dengan kelahiran Nabi SAW dan mati di dalam keadaan mentauhidkan Allah, mati dalam iman Islam. Seorang yang lawan dengan Nabi sepanjang hidupnya ini, maka disebabkan ketika mana Nabi dilahirkan, dia seronok dengan kelahiran Nabi, diringankan azab. Bagaimanakah kita umat Nabi SAW yang sentiasa seronok dengan kelahiran Nabi dan mati dalam iman dan Islam, sudah tentulah kita akan mendapat ganjaran yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kita kena seronok. Sebab itu bila kita tengok perkataan maulid, maulid, mim, waw, lam, dal, apa makna maulid, tuan-tuan? Sebab itu siapa yang mengaji bahasa Arab, kita akan dapati maulid ini adalah daripada masdar mimi. Masdar mimi. Ini orang yang mengaji bahasa Arab. Maulid ini dia ada 3 makna. Masdar mimi ini ada 3 makna. Yang pertama, maulid ini ia dimaksudkan dengan ismu makan, tempat dilahirkan seseorang dinamakan maulid. Tuan-tuan dilahirkan di mana? Di hospital dekat Al-Star, hospital di Shah Alam, hospital di Kuala Lumpur. Tempat tuan-tuan dilahirkan tu nama maulid, tuan-tuan. Yang pertama ismu makan, tempat dilahirkan. Yang kedua ismu zaman, tuan-tuan dilahirkan pukul berapa? Pukul 3 petang. Anak tuan-tuan dilahirkan pukul berapa? Pukul 3 pagi. Waktu dilahirkan tersebut nama maulid. Waktu dilahirnya seseorang anak dinamakan maulid. Tempat anak tersebut dilahirkan dinamakan maulid. Dan kelahiran anak tersebut juga dinamakan sebagai maulid. Maulid ini ada 3 makna. Sebab itulah ada bila kita fahami makna maulid sendiri, tuan-tuan, sudah mensyarahkan kepada kita tentang golongan-golongan dan tahap-tahap orang yang cintakan kepada Nabi. Maknanya ada orang yang cinta kepada Nabi hanya setahun sekali sahaja. Sebahagian daripada kalangan manusia yang cintakan kepada Nabi hanya setahun sekali. Bila masuk sahaja Rabiul Awal, dialah orang yang pertama-tama yang seronok dengan kelahiran Nabi, nak buat majlis maulid Nabi, mengajak orang-orang penceramah, ustaz-ustaz ceritakan tentang cintakan kepada Nabi. Okeylah, setahun sekali. Dengan manusia, bila maulid Nabi dia buat biasa-biasa saja. Tapi bila dia pergi ke Mekah dan di Madinah, tempat Nabi dilahirkan sekarang, tuan-tuan, punya jahat puak-puak ni, tuan-tuan, mereka buat perpustakaan. Kami dah pergi, subhanallah. Ada buat tempat-tempat bersejarah Nabi, buat tandas awam. Astaghfirullahalazim. Ini satu benda yang sangat buruk. Sebab itu sebahagian daripada manusia yang mana dia ingat kepada Nabi adalah apabila dia ziarah ke Madinah. Bila ziarah ke Madinah baru dia teringat kepada Nabi. Maknanya kalaulah dia ziarah ke Mekah dan Madinah mengerjakan umrah 5 tahun hanya sekali, 5 tahun sekali saja dia ingat kepada Nabi. Ini kritikal sikit orang macam ni, tuan-tuan. Yang pertama, orang yang bila mana sampai maulid Nabi dia rasa seronok, setahun sekali dia sambut, dia seronok 12 Rabiul Awal. Kelahiran Nabi, tuan-tuan, sebenarnya 12 Rabiul Awal tersebut ada khilaf di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan bahawasanya Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Ini pandangan yang masyhur. Pandangan yang masyhur ini 12 Rabiul Awal. Tetapi pandangan yang dipegang oleh kebanyakan ulama adalah Nabi dilahirkan pada 9 Rabiul Awal. Tidak ada masalah sebenarnya. 12 pun tak apa, 9 pun tak apa. Persoalannya, adakah kita gembira apabila kita bertemu dengan hari kelahiran Nabi? Ini persoalannya, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu ada dari kalangan manusia yang ingat kepada Nabi hanyalah apabila dia menziarahi Mekah dan Madinah, yakni tempat Nabi dilahirkan. Apabila ziarahi tempat Nabi dilahirkan, dia rasa teringat kepada Nabi, tuan-tuan.
Dan ada di kalangan manusia yang sentiasa ingat kepada Nabi 24 jam. Ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, tidak beriman salah seorang daripada kamu, maknanya tidak sempurna salah seorang iman daripada kalangan kamu, sehinggalah dia cintakan kepada aku melebihi cintanya kepada ayahnya, cintanya kepada anaknya, dan cintanya kepada kesemua manusia keseluruhannya. Tuan-tuan, maknanya apa? Kalaulah diberikan pilihan kepada kita Allah dan Rasul, ataupun ibu, ayah dan juga isteri, anak-anak kita, yang mana kita nak pilih? Di sini ada Allah dan Rasul, di sini ada ibu, ayah, anak dan isteri kita. Di manakah kita nak pilih? Kalau kita pilih golongan-golongan ibu, ayah, isteri dan anak-anak kita daripada Allah dan Rasul, waktu tu iman kita masih belum sempurna. Itu maksud hadis Nabi. Sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Kata Allah sebut, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum, sekiranya ibu ayah kamu, wa abna'ukum, dan anak-anak kamu, wa azwajukum, dan isteri-isteri kamu, wa ashiratukum, dan kehidupan kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, harta-harta yang kamu usahakannya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan juga perniagaan yang kamu takut akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu meridai pada tempat tinggal tersebut, ahabba ilaikum, yang demikian semua tadi ini kamu lebih sukai, minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih, yang demikian semua tadi kamu lebih sukai daripada Allah dan Rasul dan berjihad di jalannya. Kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Kata Allah, kamu tunggu dan lihat sehinggalah Allah datangkan perintah daripada Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada golongan-golongan yang fasik. Tuan-tuan, Allah berikan ancaman dengan didatangkan dengan kalimah fatarabbasu, kamu tunggu dan lihat. Kata ulama, maknanya kamu tunggu dan lihat Allah akan datangkan azab kepada kamu, hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga Allah mendatangkan perkaranya daripada Allah, urusannya. Tuan-tuan, maknanya Allah ancamkan kepada orang-orang yang melebihkan anak ibunya, hartanya, kesemua tadi lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasul. Allah kata, kamu tunggu, akan datang azab kepada kamu. Tuan-tuan, bila sebut benar azab ni tuan-tuan, ia tidak akan didatangkan melainkan seseorang tersebut melanggar perkara yang wajib. Bila seorang datang melanggar perkara yang diwajibkan oleh Allah, maka waktu tu barulah Allah datangkan azab kepadanya. Maknanya cinta kepada Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah ini wajib kita cinta lebih daripada anak-anak kita, wajib kita cinta lebih ia daripada isteri kita, wajib kita cinta ia lebih daripada perniagaan kita. Kata Allah, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada golongan-golongan fasik. Maknanya golongan yang cintakan hartanya, cintakan anak-anaknya lebih daripada cintakan kepada Allah dan Rasul, golongan ini adalah golongan yang fasik. Ayat ini mentafsirkan. InsyaAllah tuan-tuan, Ustaz Fairuz sebut kita dengar azan dulu, lepas tu kita sambung sikit lagi insyaAllah. Boleh tuan-tuan? Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, karena itulah golongan-golongan
yang cintakan kepada Allah dan cintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melebih daripada sesuatu, mereka ini sebenarnya adalah golongan yang telah mendapatkan kemanisan di dalam iman. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hadis ini disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah dia sebut kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku cintakan kepada kamu. Aku sangat cintakan kepada kamu. Tetapi cinta aku kepada kamu tidak melebihi cinta aku kepada diriku sendiri." Kata Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, "Dan demi jiwaku di dalam genggamannya, kalau kamu sebut cinta kamu kepada aku, tetapi cinta kamu kepada diri kamu sendiri lebih banyak daripada cinta kamu kepada aku, tidak sempurna iman kamu, wahai Umar." Maka ketika itu kata Sayyidina Umar, "Sekarang aku cintakan kepada kamu, wahai Rasulullah, lebih daripada aku cintakan kepada diri aku sendiri." Maka kata Rasulullah, "Sekarang sempurna iman kamu, wahai Umar." Sebab itulah ada dari kalangan kita, alhamdulillah, kita orang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah, kita golongan-golongan yang dipilih oleh Allah merasakan kenikmatan iman dan Islam. Pada hari ini kita dapat hadir solat berjemaah, kita dapat memakai kepiah, memakai baju solat, kita dapat hadir bersama-sama solat berjemaah. Tuan-tuan, ini semua dengan berkat jasa Rasulullah. Pengorbanannya, berkat pengorbanan Nabi, tuan-tuan, sampai Islam kepada kita. Ni cuba bayangkanlah kita, tuan-tuan, Rasulullah ni seorang-seorang sahaja waktu tu yang Allah berikan wahyu. Ni nak dakwah ribuan orang yang tidak tahu hukum hakam Islam apa ni. Semua sembah berhala. Tuan-tuan, Nabi dakwah dengan penuh kasih sayang, dakwah dengan bersungguh-sungguh sampailah tersebarnya Islam ke seluruh pelosok dunia. Sampai Islam di Malaysia, tuan-tuan, kita menikmati iman dan Islam. Kalau bukan dengan jasa Nabi, tuan-tuan, kita ni tak ada lagi masjid kat sini ni. Tak ada lagi orang main semayang. Kemungkinan kita ni jadi macam orang asli ni, tuan-tuan. Duk makan katak, duk makan bewak, duk makan kura-kura. Kalau tak ada nikmat Islam dan iman, makan monyet, makan kera, tuan-tuan tambah sendirilah makan apa lagi. Tuan-tuan, macam tu. Maknanya disebabkan nikmat pengorbanan Nabi SAW, kita merasakan nikmatan iman dan Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itulah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara yang siapa yang mendapat 3 perkara tersebut, dia telah mendapat kenikmatan di dalam iman, kelazatan di dalam iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi min siwahuma, bahawasanya Allah dan Rasul itu lebih dia sayangi, lebih daripada selain daripada Allah dan Rasul. Yang kedua, wa an yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah, bahawasanya dia sayang kepada seseorang itu, dia tidak sayang melainkan kerana Allah. Dan yang ketiga, dia tidak rela untuk kembali kepada kekufuran, seperti mana dia tidak rela untuk dilemparkan ke dalam neraka, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, tuan-tuan, kita sekarang orang yang beriman, tetapi adakah kita merasa kenikmatan dan kelazatan dan kemanisan di dalam iman? Belum tentu. Kalau kita nak merasa kenikmatan dan kelazatan di dalam iman, mestilah kita yang pertama kita kena cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada kesemuanya. Tuan-tuan, macam mana nak cinta dengan Allah dan Rasul lebih pada semuanya? Kita tengok Sayyiduna Talhah radhiyallahu anhu, seorang daripada sahabat Nabi SAW. Di dalam peperangan Badar umat Islam menang. Kemudian di dalam peperangan Uhud Allah uji dengan ujian oleh Allah kepada tentera muslimin.
tuan-tuan. Sewaktu mana dapat di dalam peperangan ni tuan-tuan, dapat berita nak bagi tahu Muhammad telah mati, Muhammad telah mati, para sahabat jadi tak tahu nak buat apa. Ribuan para sahabat waktu tu duk pening kepala betul kan Nabi telah mati. Semuanya merasa cempera, bahasa Kedah ni dia rasa tak tentu hala, apa nak buat ni? Bingung di dalam kebingungan. Tuan-tuan, sahabat pening, macam mana nak buat ni? Dapat berita kata Nabi telah meninggal. Tuan-tuan, kita tengok pengorbanan sahabat Nabi, seorang yang bernama Sayyidina Talha. Bila Nabi jatuh di dalam satu lubang, dialah yang letakkan badannya untuk Nabi pijak, tuan-tuan. Nabi waktu tu memakai, disebutkan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, di dalam bab yang menceritakan tentang pakaian perang Nabi. Nabi waktu tu memakai 2 pakaian perang, dan pakaian perang tersebut seberat 100 kg. Subhanallah, berat 100 kg, tuan-tuan. Esok tuan-tuan cuba angkat barang-barang 100 kg. Ni dah lah pakai pakaian yang 100 kg, bukan jalan macam tu. Perang, tuan-tuan. Ni nak hayung pedang ni, nak lari-lari ni, nak pergi takam ni, tuan-tuan. Di dalam peperangan Nabi memakai pakaian seberat 100 kg. Subhanallah. Nak bangun tak larat, tuan-tuan. Nabi jatuh, rasa tak mampu nak bangun. Sampailah Nabi memijak belakang Sayyidina Talha. Nabi maki, pegang pijak. Maka waktu tu para sahabat tengok-tengok, wahai para sahabat, Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad masih hidup. Semua merasa seronok, tuan-tuan. Tengok siapa yang berikan pengorbanan, Sayyidina Talha. Maka ketika itu Nabi sebut aujaba Talha. Talha telah mendapatkan suatu berita gembira. Nabi tak sebutkan, sebab tu para ulama mensyarahkan, Nabi tak sebutkan aujaba Talha al-jannah. Nabi tak sebutkan al-jannah di akhir perkataan Nabi. Nabi sebut aujaba Talha. Maknanya kalau Nabi sebut aujaba Talha al-jannah, Sayyidina Talha telah diwajibkan masuk dalam syurga, maka ini perkara biasa. Bila Nabi sebut aujaba Talha, maknanya kata ulama, aujaba Talha al-jannah, Talha diwajibkan syurga. Aujaba Talha diwajibkan mendapat berita gembira di dunia. Talha diwajibkan mendapat berita gembira di akhirat. Talha diwajibkan mendapat keampunan daripada segala dosa. Macam-macam takdir kita boleh bubuh. Itu rahsia perkataan Nabi. Tengok, tuan-tuan, sewaktu mana Talha ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Talha, para musyrikin Quraisy waktu tu pakat, bila mana Nabi dia tahu kata Nabi telah tidak masih hidup, belum meninggal dunia, ni pok-pok musyrikin ni tarik anak panah, ramai-ramai tembok Nabi waktu tu. Tuan-tuan, tengok macam mana pengorbanan Talha, Sayyidina Talha. Dia letak badannya, bila mana dia tengok musyrikin pakat tembok dengan anak panah, dia letak belakangnya ini, tahan, jadikan belakangnya ini sebagai perisai untuk membela, untuk mempertahankan Nabi SAW. Meninggal Talha. Waktu tu, tuan-tuan, para sahabat tengok belakang Talha, dikira-kira ada lebih kurang 80 tetakan bersama dengan anak panah dan tombak. 80 tetakan. Tuan-tuan, kita kalau kita tengoklah satu ketika berlaku pergaduhan di antara, tak kira lah siapa, kita duk tengok dalam Facebook kan, duk tengok dalam YouTube, satu hari ada golongan geng-geng yang gangster-gangster ni, dia pun mengamuk ni, bawa parang ni, dia takut, pok, 3 takut belakang, tuan-tuan. Ngeri kita tengok, 3 saja. Kita tengok, ya Allah, masuk dalam internet karingeri.com, tengok tu dia berdarah ni, 3 tetakan, main 8 tetakan hancur belakang. Tuan-tuan bayangkan, Sayyidina Talha 80 tetakan. Subhanallah. Mempertahankan apa? Mempertahankan Nabi. Sebab apa dia mampu melakukan demikian itu? Kerana cinta kepada Allah dan Rasul melebihi segala-galanya, melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Aku mati tak apa, tapi jangan Nabi mati. Aku mati apalah sangat, tapi kalau Nabi SAW wafat, habis umat Islam ketika itu.
Nabi sebut aujaba Talha. Sayyidina Abu Bakar bila mendengar perkataan tu, Sayyidina Abu Bakar rasa jealous sangat-sangat. Ya Allah, untungnya Sayyidina Talha mendapat pujian macam tu daripada Nabi. Betapa untungnya Sayyidina Talha. Sayyidina Abu Bakar rasa jealous dan cemburu tersangat kepada Sayyidina Talha kerana dia mendapat pujian kepada Nabi. Tuan-tuan, seakan-akan peperangan Uhud adalah peperangan yang menceritakan tentang pengorbanan Talha. Disebabkan Sayyidina Talha seorang sahaja, maka ribuan para sahabat terselamat ketika itu. Subhanallah. Tengok, cinta kepada Allah dan Rasul melebihi segalanya. Kita tengok Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam peristiwa hijrah. Maka Nabi berjalan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Tengah-tengah berjalan, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar pi belah kanan. Tak ada kena apa-apa, tak ada angin, tak ada ribut, tiba pi belah kanan. Tiba-tiba pi belah kiri pula, pi belah depan pula, pi belah belakang, duk pi pusing. Sebab apa, tuan-tuan? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku takut ketika mana aku berada di depan, musuh datang dari belakang. Ketika mana aku berada di sebelah kiri, musuh datang dari sebelah kanan. Waktu aku duduk belah kanan, musuh datang sebelah kiri. Aku tak boleh nak duduk. Kerana apa Sayyidina Abu Bakar melakukan demikian itu? Kerana cinta kepada Allah dan Rasul melebihi kepada cinta kepada dirinya sendiri. Subhanallah. Tuan-tuan, sewaktu mana Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Rasulullah berada dalam satu gua, yang mana Nabi dan Sayyidina Abu Bakar merasa letih di dalam perjalanan permusafiran. Nabi rasa letih sangat waktu itu. Masuk dalam gua tersebut, Sayyidina Abu Bakar rehat, letak. Kemudian Nabi tidur. Disebabkan Nabi terlalu letih, tuan-tuan, Nabi tidur di atas riba Sayyidina Abu Bakar. Nabi tidur di atas riba Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak tidur, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar tak tidur. Tanya balik, adakah Sayyidina Abu Bakar tidak letih di dalam perjalanan? Jalan dengan Nabi ke macam mana tak letih? Letihnya bahkan mungkin lebih dahsyat daripada Nabi. Sebab Nabi hanya berjalan, dia pergi kanan kiri sepanjang perjalanan. Lagi letih daripada Nabi. Tapi sebab apakah dia tak tidur waktu itu? Dia korbankan keletihannya kerana cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada cinta kepada dirinya sendiri. Dia tak tidur, tuan-tuan. Nabi tidur di atas riba dia. Subhanallah. Nabi pun lena di atas ribanya. Sayyidina Abu Bakar bila masuk dalam gua tersebut, dia tengok-tengok, banyak lubang ni. Kemungkinan lubang yang banyak ini, banyak binatang-binatang yang berbahaya, binatang-binatang yang ada sengat. Kemungkinan ada. Maka Sayyidina Abu Bakar ambil batu, ambil barang-barang yang sesuai, tutup semua lubang-lubang tersebut. Bila Nabi tidur, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar perasan, masih ada satu lubang. Kemudian dia pun letak kaki di lubang tersebut. Harap-haraplah tidak ada binatang bisa di sini. Tuan-tuan, letak kaki, tuan-tuan, lubang-lubang yang dia tutup semua tadi ni, semua tak ada binatang bisa. Binatang bisa rupa-rupanya duduk di lubang yang dia tutup dengan kakinya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada ular dalam lubang tersebut. Dia patuk kaki Sayyidina Abu Bakar, patuk lagi. Dalam riwayat yang lain menceritakan bahawasanya dalam lubang tersebut ada kalajengking yang menyengat kaki Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar bukan macam kita, aduh sakit. Walaupun dia sakit, dia tidak bergerak. Kerana dia takut Nabi terjaga daripada tidur. Dia tak sanggup nak mengganggu Nabi yang sedang berehat. Dia sabar walaupun sakit dipatuk oleh ular, walaupun sakit dipatuk, disengat oleh kalajengking, tuan-tuan. Dia tak bergerak. Dia tahan kesakitannya sampai keluar air mata menitik di atas pipi Nabi SAW. Bila jatuh air mata di atas pipi Nabi, Nabi tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ma sya'nuka ya Abu Bakar?" atau kama qala, apa yang sedang berlaku kepada kamu wahai Abu Bakar? Bila Nabi tengok-tengok, rupa-rupanya subhanallah, dekat kaki Sayyidina Abu Bakar ada binatang yang sedang berbisa, yang binatang berbisa yang sedang mematuk kaki Sayyidina Abu Bakar. Tengok.
Kerana apa Sayyidina Abu Bakar tidak bergerak tuan-tuan walaupun dia sakit? Kerana cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada cinta kepada dirinya dan ke semua manusia. Sempurna iman Sayyidina Abu Bakar. Sebab itulah tuan-tuan, Sayyidina Umar pernah suatu ketika dia mendengar perkataan manusia yang menceritakan, ada orang cerita kepada Sayyidina Umar bahawasanya aku nak cerita kepada kalian semua bahawasanya aku nak memberikan satu pengumuman, Sayyidina Umar lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar. Ada orang sebut Sayyidina Umar lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar bangun dan dalam perasaan yang begitu marah, terus naik di atas mimbar dan sebut kepada semua manusia, ni aku nak sebut kepada semua kalian semua, aku telah mendengar berita bahawasanya kamu menyebutkan bahawasanya aku ini lebih mulia daripada Sayyidina Abu Bakar. Aku nak sebutkan kepada kalian bahawasanya satu hari Sayyidina Abu Bakar itu adalah lebih mulia dan lebih afdal di sisi Allah berbanding dengan keturunan Sayyidina Umar kesemuanya. Sayyidina Abu Bakar infak, Sayyidina Umar ada kelebihan harta berbanding Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ada kelebihan harta berbanding Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar orang yang tidaklah kaya seperti Sayyidina Umar, tetapi dia seorang yang zuhud, seorang yang warak, seorang yang tersangat bertakwa kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar tidak mampu berlawan ibadah dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tak mampu. Dalam sudut takwa Sayyidina Abu Bakar tak mampu. Sayyidina Umar ni ada kelebihan pada sudut harta, dan dia kata kemungkinanlah waktu ni aku boleh lawan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar menginfakkan 1/2 hartanya di jalan Allah. Dia ingat dia kali ni dia menang pada Sayyidina Abu Bakar. Bila tengok balik, Sayyidina Abu Bakar infakkan ke semua hartanya terus kepada Allah 100%. Yang dia tinggal kepada anak isterinya hanyalah Allah dan Rasul. Subhanallah. Pada sudut ini juga Sayyidina Umar tidak boleh lawan dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sebab itulah Sayyidina Umar, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar hebatnya dia di sisi Allah kerana ketakwaannya kepada Allah, kerana kecintaannya kepada Allah dan Rasul lebih daripada cintanya kepada selain daripada Allah dan Rasul. Inilah yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar lebih tinggi kedudukan berbanding para sahabat yang lain. Sehinggalah kata ulama, kalaulah ada dari kalangan manusia yang menafikan sahabat Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah, maka kafirlah ia. Maknanya kalau ada orang kata Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi tak pernah bersahabat pun, maka orang tersebut na'udzubillah min dzalik, kata ulama, kafir, keluar daripada Islam. Tapi kalau menafikan sahabat dengan para sahabat yang lain, maka hukumnya adalah fasiq. Tidak murtad, tidak kafir, tapi hanya fasik kata ulama. Tapi para sahabat, kalau Sayyidina Abu Bakar, siapa yang menafikan sahabatnya dengan Rasulullah, maka kafirlah ia. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf Sayyidina Abu Bakar hanya daripada ribuan para sahabat Nabi ketika mana Hajjatul Wada' lebih 1040 juta ataupun ribu para sahabat Nabi kesemuanya. Tuan-tuan, di kalangan ribuan para sahabat Nabi, hanya seorang sahabat sahaja yang Allah iktirafkan ia sahabat Nabi dan disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Allah sebut, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mana Nabi berkata kepada sahabatnya, Allah iktiraf Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat, maka itulah bila kita dengar kisah-kisah para sahabat ini akan menjadikan kita orang yang cintakan kepada Allah dan Rasul lebih daripada cinta kita kepada orang-orang selain daripada Allah dan Rasul. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan Allah menyampakkan di dalam diri kita ini
cinta kepada Allah dan Rasul itu lebih daripada kita cintakan kepada ibu dan ayah kita, lebih daripada kita cintakan kepada isteri kita, lebih daripada kita cintakan kepada anak-anak kita, lebih daripada kita cintakan kepada kesemua manusia. Sebelum kita bertemu dengan Allah, bagi Allah hadirkan perasaan itu kepada kita. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berikan perasaan tersebut kepada kita dan kita akan mendapat kelazatan di dalam iman seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Jadi saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua hadir. Jadi saya sampaikan salam ayahanda saya Syekh Zainal Asri Haji Muhammad Ramli kepada hadirin dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua hadir. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini memberi manfaat kepada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع قطر أنثى وذكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.